Kes tuntutan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan disemak semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Nurul Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan untuk menyemak semula undang-undang berkaitan kes tuntutan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Ia dipengerusikan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyebut pasukan itu akan mengesyorkan pilihan terbaik mengenai hala 7 kerajaan berhubung kes berkenaan. Kesemua dapatan dan syur pasukan tersebut akan dikemuka pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh 6 bulan. Memorandum Jemaah Menteri berhubung penubuhan pasukan petugas khas tersebut termasuk terma rujukan keanggotaan dan implikasi keuangan akan dibentangkan untuk pertimbangan dan kelulusan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengesahkan kes taun atau kolera dikesan di daerah Petaling, Selangor. Menerusi ciapannya hari ini, Ahli Parlimen Rembau itu menasihati orang awam agar hanya minum air yang dirawat atau dididihkan. Selain itu, beliau meminta orang ramai agar menjaga kebersihan kendiri dan tidak makan makanan mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna. Jelasnya, maklumat lanjut berhubung kes kolera tersebut akan diperincikan kelak. Penyakit kolera atau taun merupakan penyakit bawaan air dan makanan yang berpunca daripada jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cerit-berit manakala gejala serius boleh membawa maut akibat dehidrasi yang teruk. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bersedia untuk bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO di seluruh negara termasuk alumni 4B Malaysia. Kerjasama tersebut boleh dilakukan menerusi kajian kerjasama keusahawanan atau sebarang program berkaitan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata setakat ini alumni 4B Malaysia merupakan alumni yang mempunyai keahlian yang ramai iaitu sehingga 75,000 orang ahli. Kalau nak sebut pasal NGO ni semacam alumni ni, dia kesinambungan daripada 4B. 4B tu dah ada dah. 4B punya belia tu ada dalam orang muda. Kemudian alumni ni tambahan lah. Jadi maknanya dia ada dua sekali. Yang dewasa pun ada, yang muda pun ada. Jadi dia besarlah organisasi ni. Dan bila dia besar organisasi ni sebenarnya boleh banyak program yang dibuat. Jelasnya pertubuhan itu juga aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pendidikan dan kesukarelawanan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perasmian Perhimpunan Agung Tahunan Pertubuhan Bekas Ahli 4B Malaysia, Alumni 4B Malaysia kali ke-9 di Butterworth. Pembukaan Pasar Kebudayaan Borneo kedua yang terletak di Bangi merupakan platform terbaik membantu para peniaga yang terjejas akibat COVID-19 kembali menjana pendapatan. Ia sekaligus dapat merancangkan semula ekonomi negara. Mereka juga dapat menjanakan pendapatan dan saya nampak produk-produk bukan saja dari segi makanan tetapi produk-produk yang lain, pakaian pun dijualkan di sini. Ini satu peluang terbaik untuk kedua-dua pihak. Pihak yang pertama ialah yang menjualnya. Pihak kedua ialah mereka yang dapat menikmati, merasai produk ini. Jadi kedua-duanya mempunyai, orang kata dapat, it's a win-win kind of situation lah.
Jadi bagi kami, Motek, kami dapat menambahkan lagi satu niche produk untuk negara kita, produk pelancongan tempatan. Beliau memaklumkannya selepas majlis perasmian Pasar Kebudayaan Borneo kedua di Bangi yang menempatkan 60 peniaga berasal dari Sabah dan Sarawak. Pelbagai tarikan ditawarkan kepada pengunjung meliputi produk makanan dan minuman istimewa dari Borneo. Pasar ini beroperasi setiap Ahad mulai 7 pagi hingga 11 pagi. Johor menerima peruntukan RM4.6 bilion untuk kegunaan 434 projek pembangunan termasuk 79 projek baharu. Peruntukan itu akan dimasukkan dalam bajet Johor 2022 yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata beberapa projek utama berimpak tinggi itu berupaya memangkin pertumbuhan ekonomi Johor dan akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Antaranya landasan berkembar elektrik gemas ke Johor Bahru, projek Rapid Transit System Link dan pembinaan Hospital Pasir Gudang. Johor sebagai negeri yang pentinglah menjana kira-kira 9% daripada keluaran negara kasar, pintu masuk utama negara lah untuk pelancong umpamanya, ya. Lepas itu Johor lah salah satu negeri yang penting untuk negara kita Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri roadshow pasca rancangan Malaysia ke-12 di bangunan Datuk Jaafar Muhammad Kota Iskandar, Johor Bahru. Melaka bakal menjadi negeri tumpuan dalam pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Keutamaan itu memandangkan status Melaka sebagai negeri pelancongan selain antara destinasi tumpuan pelabur luar. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ke arah itu infrastruktur 4G akan terus dipertingkat secara berperingkat di seluruh negeri. 35 menara baharu sedang dan bakal dibina bagi meningkatkan kualiti capaian rangkaian telekomunikasi dan akses internet. Ini bermakna Melaka memerlukan 5G. Jadi 4G ini preparation untuk sebelum kita roll out 5G. Bermakna secara keseluruhan Melaka akan diberikan prioriti yang tinggi, ya, untuk roll out jendela fasa 2. Saya akan buat semakan untuk menambah peruntukan untuk Melaka. Yang kedua untuk POP, point of presence, untuk membuat fiberization bagi sekolah dan kawasan industri. Dan 5 km di sekitarnya dapat disegerakan, ditukarkan daripada copper sistem kepada sistem fiber optik, ya. Tan Sri Anwar ditemui media selepas beramah mesra dengan penduduk Krubong di Paya Rumput. Semua syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi diharap memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk meningkatkan capaian internet di beberapa kawasan sepanjang kempen PRU Dun Melaka ini. Perikatan Nasional melancarkan ikrar manifesto bagi menghadapi PRU Dun Melaka dengan tema Melaka Bangkit Gemilang. Berpaksikan 6 tunjang utama iaitu keutuhan ekonomi, keprihatinan rakyat, kerancakan sektor pelancongan, kelestarian alam sekitar, kecekapan infrastruktur serta keteguhan dan kejujuran pentadbiran. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ikrar manifesto akan membawa perubahan besar dalam pentadbiran negeri Melaka sekiranya dipilih membentuk kerajaan. Justru Perikatan Nasional telah menyediakan apa yang kita namakan ikrar, pledge, yang berteraskan 6 tunjang utama. Berpacukan 11 strategi dan berlandaskan 74 pendekatan. Banyak tu. Dan ikrar yang ditawarkan ini bukan omongan kosong maupun janji bulan dan bintang dan matahari. Ikrar ini bagi saya adalah suatu komitmen bahawa kerajaan negeri yang bakal dibentuk nanti adalah berteraskan suara rakyat.
Sementara itu, sebuah jawatankuasa khas pemantau pelaksanaan akan ditubuhkan dan dianggotai anak Jatim Melaka yang berpengalaman dan profesional. Tambah beliau, PRU Dun Melaka merupakan peluang terbaik bagi rakyat negeri itu membuat perubahan bagi memastikan kepimpinan berintegriti dipilih. Bersua kembali, pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijadualkan siap Disember 2026 sudah mencapai tahap kemajuan keseluruhan 25.09% setakat Oktober. Timbalan Menteri Keuangan 1 Muhammad Shahar Abdullah optimis projek mega melibatkan rangkaian rel sepanjang 665 km itu akan siap sepenuhnya seperti disasarkan. Pembinaan projek ECRL di Pahang telah mencatatkan kemajuan lebih 28% setakat ini dengan pembinaan struktur utama seperti terowong dan jambatan berjalan lancar. Manakala kerja-kerja pengorekan bagi terowong Gambang sepanjang 608 meter telah mencapai tahap kemajuan 360 meter. Ia dijangka akan mencapai penembusan pada suku pertama tahun hadapan. Kerja-kerja pembinaan cerucuk dan tiang bagi jambatan sepanjang 3.88 km di Paya Besar juga berjalan dengan baik. Apabila siap kelak, ia membolehkan ECRL melintasi kawasan berisiko banjir serta menyeberangi Sungai Kuantan dan Jalan Kuantan, Sungai Lembing. Projek yang merangkumi stesen penumpang dan kargo itu juga dilaksanakan dengan teliti. Pelbagai teknik dan teknologi digunakan bagi meminimumkan penebangan hutan sekaligus melestarikan alam sekitar. Idea dan inovasi seorang pengusaha kenaf di Changlun, Kedah berjaya memperluaskan manfaat daun tanaman berkenaan dalam industri makanan. Ikuti laporan Nur Hidayah Anwar melihat penggunaan daun unik itu dalam penghasilan roti serat berkhasiat dan bongkah cendawan kenaf. Melihat kepada potensi tersebut, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTM memberikan galakan kepada usahawan roti ini untuk memperluaskan manfaat daun yang dipercayai mempunyai khasiat antioksida. Jika sebelum ini hanya bahagian batang pokok kenaf digunakan sebagai produk seperti dalam sektor pembinaan, kini bahagian daunnya dimanfaatkan hasil inovasi yang dilakukan dengan penghasilan produk makanan. Roti yang dihasilkan secara organik ini mendapat permintaan tinggi dalam kalangan mereka yang mementingkan diet kesihatan. Selepas mendapat top 10 dalam Ecospan Malaysian Challenge, LKTN Malaysia, LKTN telah memberi saya pokok kenaf supaya saya tak payah nak pergi ke kebun dalam hutan tu untuk ambil daun kenaf, dan juga label produk serta promosi roti kenaf. Apabila LKTM buat mana-mana roadshow, roti kenaf ni akan turut serta. Jadi apabila daun kenaf ni dikombainkan dengan roti, jadi ia akan senanglah untuk dimakan. Kalau takat kita makan daun tu je buat ulam, ia akan rasa masam. Jadi bila kita olahkan menjadi roti dan dimakankan dengan sup ataupun kuah-kuah kari, memang sedaplah, boleh dimakan. Selain Siti Nurliza, bekas pensyarah dari kampung Titi Kerbau Changlun ini turut menggunakan habuk kenaf menggantikan habuk getah yang kos lebih tinggi bagi penghasilan bongkah cendawan atau kulat sisik.
Saya mengusahakan cendawan sisir menggunakan habuk kayu kenaf, di mana habuk kayu kenaf tu akan diisi dalam backlog. Ni yang raw, lepas tu kami akan isi benih dan peram selama 20 hari. Ini adalah satu industri yang boleh dibangunkan oleh pengusaha kecil di peringkat kampung-kampung. Dan juga kenaf ni kalau kita nak proses, orang kampung juga dengan peranan. Fiber kenaf tu mereka boleh ambil daripada lembaga kenaf, mereka boleh bawa ke rumah, buat kolam, rendam, dan 3 hari keringkan dan jual balik kepada lembaga kenaf negara. Inovasi dihasilkan melalui kerjasama LKTN selaras dengan hasrat kementerian untuk meningkatkan kebolehpasaran produk serta menerima pasaran baharu bagi industri hiliran berasaskan kenaf. Nur Hidayah Anwar, RTM. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menyasarkan sehingga 5,000 kemasukan pelancong antarabangsa sepanjang 45 hari berbaki tahun ini. Secara purata, seramai 150 pelancong luar negara dijangka memasuki Langkawi bermula 15 November 2021. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata sasaran kemasukan itu juga bakal menyaksikan Langkawi mampu menjana sehingga 24.5 juta ringgit menerusi pelbagai produk dan tarikan utamanya. 5,000 adalah satu sasaran yang realistik bagi kedatangan pelancong lah. Jadi berdasarkan 5,000 kedatangan pelancong antarabangsa, perbelanjaan yang dapat dijana oleh pelancong-pelancongan antarabangsa ini adalah sekitar 24.5 juta lah. Sebelum ini, 60 pemandu pelancong selesai menjalani kursus pematuhan prosedur operasi standard SOP sebagai persediaan pembukaan semula Langkawi kepada pelancong antarabangsa. Ia menekankan 3 elemen utama, merangkumi pengenalan dan pematuhan SOP gelembung pelancongan antarabangsa, pemandu pelancong norma baharu dan kempen MySafe Langkawi. Tindakan 3 sekawan menyeludup dadah di dalam bantal terbongkar apabila mereka ditahan di sekatan Jalan Raya SGR Kem Semur, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. 2 lelaki berusia 26 dan 27 tahun serta seorang ibu tunggal berusia 33 tahun ditahan oleh sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fo berkata pemeriksaan lanjut turut menemui dadah jenis lain seperti syabu, pil Aramin 5, pil epam dan cecair ketum. Katanya hasil siasatan ke atas suspek mendapati bekalan dadah itu adalah dari Kota Baru dan akan dipasarkan ke kawasan Selayang dan Kajang di Selangor. Dalam pemeriksaan tersebut telah dijumpai beberapa jenis dadah iaitu pil kuda berjumlah 1,727 biji dengan agaran kasar 172.7 gram, 5 bungkus plastik beg sil luksina berisi sebuk dan ketulan hablo kristal dicai dadah jenis syabu seberat 90.7 gram, 9 papan foil berwarna merah silver mengandungi 90 biji pil disyaki dadah jenis Aramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 39A, Kurungan 2, Seksyen 12/2, Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 serta Seksyen 30/3, Akta Racun 1952. Polis Terengganu menahan seramai 607 penagih dan pengedar dadah termasuk 16 remaja bawah umur sepanjang pelaksanaan program Jihad Dadah 2.0 sejak ia dilaksanakan bulan lalu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata kesemua suspek berusia antara 13 hingga 71 tahun diberkas dalam operasi bermula 14 Oktober membabitkan setiap daerah di negeri itu.
Kebanyakan suspek bekerja sebagai buruh, nelayan dan penganggur. Daripada jumlah keseluruhan yang ditahan, 415 suspek dikesan sebagai penagih dadah berulang, manakala 64 suspek lagi disyaki pengedar dadah. 11 daripada 64 pengedar dadah akan didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Jadi mereka ni yang telah ada rekod 2 dan lebih ni, kita akan kenakan bawah Seksyen 39C yang mana pihak mahkamah akan menjatuhkan hukuman antara 5 hingga 7 tahun. Itu penting. Kita ketepikan mereka ni yang bermasalah ni dan kita boleh fokus kepada generasi baru supaya tidak terlibat. Yang mana mungkin kali pertama terlibat, boleh bagi peluang lagi. Tapi boleh bagi peluang maksudnya dengan pengawasan ataupun jaminan pihak mahkamah, bawah pemantauan polis juga. Jadi, kerjasama masyarakat diperlukan. Datuk Rohaimi ditemui selepas pelancaran pemasangan banner Op Jihad Dadah 2.0 Marang di Kampung Bukit Gasing hari ini. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Sukan, atlet lempar cakra wanita negara Queenie Ting Kung Ni mencatat rekod baharu kebangsaan pada kejohanan ujian olahraga track dan padang Malaysia hari ini. Pemenang pingat gangsa Sukan SEA 2019 itu melakukan balingan 50.67 meter sekaligus mengatasi rekod lama miliknya sendiri 48.56 meter. Keputusan itu menyaksikan Queenie muncul atlet lempar cakra wanita pertama melepasi catatan 50 meter. Atlet berusia 24 tahun itu memecahkan rekod lama pada lontaran kedua iaitu 49.02 meter sebelum sekali lagi memperbaharuinya kepada catatan lebih 50 meter dengan lemparan ketiga. Pada kejohanan Grand Prix Malaysia April lalu, Queenie berjaya memadam rekod 47.91 meter milik Connie Chu Kang Ni sekaligus menjadi pemegang rekod baharu kebangsaan dengan 48.56 meter. 8 perlawanan suku akhir pertama Piala Malaysia berlangsung malam ini. Berikut keputusan-keputusannya. Piala Super Inter Club Football League ICFL akan membenarkan pasukan menggunakan khidmat pemain naturalisasi atau lebih umur pada saingan tahun hadapan. Presidennya Datuk Kamil Mokhtar menjelaskan kebenaran itu diberikan kepada kedua-dua kategori iaitu bawah 14 dan bawah 16 tahun dengan harapan liga pada tahun hadapan berlangsung dengan lebih kompetitif. Menurut Datuk Kamil lagi, ICFL membenarkan penggunaan seramai 3 pemain naturalisasi bagi setiap pasukan dengan harapan ia dapat memantapkan lagi kualiti pertandingan liga berkenaan. Utaman kepada pemain seolah-olah macam pemain import 3 orang yang melebihi had umur 14 tahun
tapi tidak melebihi umur 16 tahun untuk bermain dalam satu pasukan di peringkat semua pasukan. Maknanya semua pasukan itu dibenarkan mengambil 3 orang pemain daripada umur 16 tahun. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang saya di Berita RTM, saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.